Kita intro dulu. La 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 la. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas hendak berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi dekat IJN. Ada apa-apa ke Bang Non? Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak pakaian Papa Berry pada petang Jumaat ini? Cantik kan? Handsome kan? Serupa macam orang nak pergi ke Parlimen ketika hari Jumaat. Yelah, kita ambil lah aura, kut lah kan. Tiba-tiba kita kena pergi ke Parlimen dalam masa terdekat ni ke? Kita ambil lah aura, siap-siap ya tak? Itulah dia. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, menyebut tentang Parlimen ini, kita masih lagi hendak berbicara berkenaan dengan langkah Dubai yang begitu hangat diperkatakan pada ketika ini. Saja je kita guna perkataan langkah Dubai. Yelah, Jecom dah penat-penat keluarkan nama tu, betul tak? Diorang dah reka dah nama tu. Jadi untuk menghormati Jecom, kita gunakanlah nama yang mereka-reka itu. Tak adalah diorang semacam kecil hati, ya tak? Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita tahu sekarang ini keadaan begitu hangat sekali. Begitu banyak sekali hint dan juga orang kata apa, clue-clue berterbangan sini dan sana. Dan desas-desus yang mengatakan kerajaan ini hampir tumbang memang sangat-sangat ketara. Bahkan difahamkan kepada saya, kalau tidak punya kesalahan, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ada yang telah berada dekat Istana Negara pada pagi tadi. Benar ataupun tidak, wallahu a'lam bisawab. Tetapi begitu banyak sekali hint, begitu banyak sekali informasi yang datang kepada saya yang saya cakap terus terang masih lagi memerlukan verification. Tetapi oleh kerana kita masih lagi belum dapat verification tersebut, kita ceritakan kepada anda as it is. Begitu juga dengan cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi petang tadi dekat IJN. Semua tahu, Tuan Guru Haji Hadi memang ada sedikit masalah kesihatan dan memang kerap dimasukkan ke IJN untuk mendapatkan rawatan susulan dekat sana. Jadi baru-baru ini Tuan Guru Haji Hadi sekali lagi dimasukkan ke dalam IJN untuk mendapat rawatan bagi masalah yang sama. Dan pada petang tadi, selepas solat Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bergegas ke IJN untuk melawat Tuan Guru Haji Hadi dan juga salah seorang sahabat beliau iaitu Profesor Ziauddin Sardar. Dan di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya berjumpa dengan Profesor Ziauddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi atas alasan Tuan Guru Haji Hadi baru sahaja menjalani prosedur kesihatan dan ingin berehat serta dinasihatkan agar tidak dilawati oleh sesiapa. Jadi tak dapatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi. Kalau kita perhatikan dekat social media, wah begitu ramai sekali anak-anak papa dok memuji-muji Perdana Menteri, mengatakan bahawa inilah akhlak seorang pemimpin yang cukup luar biasa, sanggup meluangkan masa untuk berjumpa dengan seteru politiknya, mengetepikan perbezaan politik demi untuk hubungan sesama insan. Macam-macam lambungan tuan-tuan dan puan sekalian. Luar biasa betul. Kita semua tahu anak-anak papa ini memang akan cari poin sahaja untuk melambung Perdana Menteri PMX ini semahu-mahunya sampai tahap ada yang cukup-cukup taksub terhadap Perdana Menteri itu. Dan menyebut tentang taksub, ada yang sampai nak tambah rukun iman punyalah taksub dengan PMX. Kau jangan main-main. Bab ni insya-Allah besok kita akan cerita. Tunggu. Tetapi balik kepada peristiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hendak berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi yang tidak kesampaian tersebut. Apa cerita sebenarnya? Berdasarkan kepada maklumat yang tiba kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, difahamkan sebenarnya kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke IJN itu bukan sekadar pertemuan kosong untuk berjumpa, sekadar melawat, bertentang khabar dan sebagainya. Tetapi difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya dalam usaha cuba untuk membujuk Tuan Guru Haji Hadi agar menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itulah dia. Dan dalam usaha untuk memujuk Tuan Guru Haji Hadi agar menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah difahamkan dan dikhabarkan telah menawarkan dua perkara ini kepada Tuan Guru Haji Hadi. Yang pertama, melantik timbalan Perdana Menteri daripada PAS, sama ada melantik Tuan Guru Haji Hadi sendiri ataupun sesiapa sahaja pimpinan tertinggi dari dalam PAS, termasuklah Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar. Dan yang kedua, difahamkan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju untuk mengenepikan DAP daripada kerajaan baru yang bakal terbentuk selepas ini. Dari sini tuan-tuan sekalian, kita dapat faham
bahawa penukaran kerajaan ini hampir pasti berlaku kalau nak ikutkan. Sejauh mana dia punya masnad rapat tu, wallahu a'lam bisawab. Sejauh mana dekatnya kita dengan perubahan kerajaan itu, saya pun tidak pasti. Tetapi berdasarkan kepada cakap-cakap dan juga berita-berita yang sampai kepada saya, memang dah dekat sangat-sangat dah masalahnya. Dan pemergian Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melawat Tuan Guru Hajadi, berdasarkan kepada informasi yang saya sampaikan kepada anda tadi, telah menguatkan lagi desas-desus tersebut. Tetapi Tuan Guru Hajadi telah difahamkan enggan melayan permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tidak mahu berjumpa dengan beliau dengan memberikan alasan beliau ingin berehat selepas menjalani prosedur kesihatan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa maksudnya? Maksudnya macam saya katakan tadi, bolehlah kita katakan sebenarnya berkemungkinan besar perubahan kerajaan ini hampir pasti akan berlaku. Bila? Wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalau ikutkan Sanusi, mungkinlah dalam bulan ini juga. Mungkin juga dalam minggu ini. Kita pun tidak pasti sejauh mana. Dan berdasarkan kepada rentetan-rentetan berita yang datang kepada kita, yang dilaporkan kepada kita, ahli Parlimen Perikatan Nasional ada kat istana, Datuk Seri Anwar Ibrahim Kelang Kabut jumpa dengan Tuan Guru Hajadi dan macam-macam lagi, nampak gayanya makin lama makin hampir kita dengan berita yang sangat-sangat besar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi macam yang selalu dipesankan oleh Sir Azri dan ramai lagi, dan kali ini saya ingin memanjangkan pesanan tersebut, kita tidak boleh terlalu teruja dan kita juga tidak boleh terlalu berharap. Apa-apa pun boleh jadi dalam masa terdekat ini. Kita teruskan berdoa, teruskan untuk memanjatkan munajat kepada Allah SWT agar Allah memimpin kita semua ke arah jalan yang betul insya-Allah, dan Allah mengizinkan perubahan yang baik terjadi dalam dunia politik negara kita ini untuk memastikan ekonomi kita, sosiopolitik kita dan juga hubungan sesama kaum, dan yang paling penting sekali, keyakinan pelabur-pelabur luar terhadap negara kita ini makin lama makin pulih kembali insya-Allah. Tetapi berdasarkan kepada berita-berita yang dapat kepada saya dan difahamkan kepada saya, nampak gayanya kita sudah boleh bersedialah macam mana Papa boleh bersedia dengan kod dan juga baju Melayu yang cukup-cukup comel ini. Anda bagaimana pula? Dan kepada anak-anak Papa, saya faham ada di antara anda yang akan mencebik dengan mengatakan bahawa bila nak akad sumpah ni, dah cukup jumlah ke belum? Kami tak sabar tunggu ni. Jangan risau. Teruskan berkata seperti itu. Teruskan komen seperti itu. Kata-kata itu satu doa, dan mana tahu ada di antara kata-kata anda itu Allah angkat ke sisinya dan jadi kenyataan. Masa itu anda jangan salahkan kami, salahkan diri anda sendiri, dan mungkin pada ketika itu anda boleh tanyakan diri anda sendiri soalan yang ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?